Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada program Iqra satu hari satu helai ataupun satu helai satu hari, yang pada bacaan seterusnya iaitu pada muka surat 50. Masih lagi dengan juzuk yang ketiga, tetapi pada surah yang baru iaitu surah Ali Imran. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana semalam kita telah baca helaian akhir daripada surah Baqarah, seperti mana saya telah terangkan ataupun telah berkongsi berkenaan dengan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, iaitu pada muka surat 48 pada ayat 282, berkenaan dengan tata cara berhutang ataupun bagaimana setiap orang yang terlibat dengan urusan hutang piutang ini Allah Subhanahu Wa Taala telah ajarkan dalam muka surat tersebut, dan juga tambahan pada muka surat seterusnya. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan program kita dengan membaca awal Ali Imran, permulaan kepada surah Ali Imran. Walau bagaimanapun, sikit saya ingin kongsikan berkenaan dengan surah Ali Imran ini. Secara umumnya, surah Al-Baqarah yang kita telah bacakan, yang memberi makna lembu betina, kerana di dalamnya ada cerita berkenaan dengan Bani Israel yang mana Allah perintahkan untuk sembelih lembu. Dan secara umumnya surah tersebut Allah Subhanahu Wa Taala ingin menceritakan tentang ahwal ataupun keadaan orang-orang Bani Israel ataupun Yahudi Bani Israel. Siapakah mereka, bagaimana keadaan mereka, bagaimana perangai mereka, bagaimana cerewetnya mereka, bagaimana menentangnya mereka, Bani Israel ini terhadap rasul-rasul yang Allah SWT telah hantar demi menyelamatkan mereka. Jadi surah Al-Baqarah secara umumnya, selain daripada berkenaan dengan hutang, berkenaan dengan ibadat-ibadat lain, solat dan sebagainya, banyak juga Allah SWT ceritakan tentang kisah-kisah yang berlaku terhadap Bani Israel. Sehingga kan ada kisah yang Allah SWT ceritakan bagaimana kelompok Bani Israel ini Allah SWT ingin ataupun mengancam dengan ingin menghempap batu yang besar atas mereka supaya ingin mereka menerima kebenaran. Bagaimana kisah-kisah dalam surah Al-Baqarah berkisar berkenaan dengan Bani Israel. Jadi surah Ali Imran pula Allah SWT ingin ceritakan tentang siapa? Allah SWT ingin cerita tentang Ahlul Kitab Nasrani. Kerana surah ini pada awal-awalnya adalah jawab kepada ahli kitab Nasrani yang datang daripada Najd, datang ke Madinah, kerana dia dapat tahu bahawa ada satu orang yang mengaku bahawa dia Nabi, Rasul. Jadi ingin mendapatkan kepastian, mereka telah datang berjumpa dengan Nabi SAW di Madinah, dan berlakulah dialog di antara mereka dengan Nabi, sehinggalah Nabi SAW jawab pada mereka, antaranya daripada awal-awal surah Ali Imran ini, demi untuk menerangkan pada mereka yang bahawa Nabi SAW adalah satu orang Rasul yang benar, yang menerima wahyu seperti mana telah menerimanya wahyu Nabi Isa AS yang menjadi Rasul kepada ataupun pengikut kepada yang menjadi pengikut pada Nabi Isa, iaitu orang golongan Nasrani ini.
Jadi surah Ali Imran ini secara umumnya berkenaan dengan ahli kitab Nasrani, dan Allah SWT juga cerita bagaimana kejadiannya Nabi Isa AS demi untuk membetulkan kefahaman ataupun kesalahfahaman yang ada pada golongan Bani Israel bahawa Nabi Isa disalib. Nabi Isa telah korbankan diri demi untuk mereka dan sebagainya. Macam-macam andaian, hipotesis yang berlaku di kalangan ahli kitab Nasrani ini. Dan surah Ali Imran ini menjawab bahawa Nabi Isa ini adalah datang daripada keluarga Imran. Daripada keluarga Imran lahirnya Maryam alaihissalam. Maka daripada Maryam lah barulah lahirnya Nabi Isa. Jadi Allah SWT cerita flow kejadian kelahiran Nabi Isa demi untuk bagi tahu bahawa Isa bukannya Tuhan. Dan Isa tidak ada ciri-ciri sifat-sifat ketuhanan pun, supaya orang golongan Bani Israel ini tidak mengangkat Nabi Isa sehingga kepada tahap ketuhanan, ataupun ada sifat-sifat ketuhanan ataupun kemampuan-kemampuan yang ada pada ketuhanan, pada Tuhan, dinisbahkan juga kepada Nabi Isa. Dan begitu juga surah-surah ini, surah Ali Imran ini, Allah SWT juga ada dalamnya cerita berkenaan dengan sedikit tentang perang Badar dan juga panjangnya tentang kisah perang Uhud. Bermula pada ayat 121 sehinggalah kepada ayat 154 daripada surah Ali Imran ini fully cerita tentang keadaan ataupun bagaimana kejadiannya berlaku perang Uhud, situasinya dan selepasnya. Selepas berlaku perang Uhud pun Allah SWT masih lagi ajar kepada Nabi dan sahabat bagaimana nak mengatasi situasi kekalahan itu, bagaimana ingin mengawal emosi, bagaimana ingin mendapatkan balik semangat untuk meneruskan perjuangan walaupun mereka telah tewas di Uhud, walaupun pada awalnya mereka telah menang. Tetapi secara umumnya mengkategorikan bahawa di Uhud sahabat Nabi dan sahabat telah kalah ataupun tewas, sehingga Nabi sendiri pun cedera, cabut gigi, berdarah dan sebagainya. Sehingga dalam perang tersebut ada satu kisah mengatakan bahawa ada kabar angin mengatakan bahawa dalam perang, ketika perang itu ada kabar angin beritahu bahawa Nabi telah syahid. Nabi telah syahid. Sehingga begitu sekali kelang kabut keadaan ketika Uhud. Dan perkara ini Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat surah Al-Imran ini, dalam ayat 121 hingga 154. Jadi sidang penonton boleh baca ataupun ikuti lagi selepas-lepas ini untuk mendapatkan gambaran. Walau bagaimanapun, seperti mana kita akan baca ini surah Al-Imran, secara umumnya Allah SWT ingin cerita keadaan ahwal ataupun untuk membetulkan kesamaran yang berlaku kepada golongan pada golongan ahli kitab Nasrani. Dan kita boleh juga, kita sebagai orang Islam boleh juga berhadapan dengan orang Kristian ataupun Nasrani ini menggunakan dalil ataupun kefahaman berkenaan dalam surah Ali Imran ini untuk menghadapi mereka. Sudah cukup untuk menjawab kesamaran-kesamaran yang berlaku pada golongan Kristian ataupun Nasrani ini menggunakan dalil bukti yang ada dalam surah Ali Imran. Jadi insya-Allah kita akan baca surah Ali Imran ini berserta dengan terjemahan secara ringkas. Adapun untuk mengetahui yang lebih lanjut, kita kena menghadiri ataupun mempelajari kelas-kelas tafsir daripada ulama ataupun ustaz-ustaz yang lebih hebat untuk mendapatkan kefahaman tentang Al-Quran ataupun ayat-ayat Allah yang Allah SWT ingin sampaikan kepada kita untuk sebagai bekalan menghadapi kehidupan yang sementara di dunia, dan kita akan mendapat kejayaan di kehidupan akhirat insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Alif Lam Mim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus menerus mentadbir makhluknya. Jadi Allah yang mengatur langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya. Jadi dialah Allah yang mengatur, mengurus, mentadbir kesekalian alam. Dialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, yang terkandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil daripada sumber yang sama, iaitu Allah yang sama, bukan Allah yang lain-lain. Golongan Kristian ataupun Nasrani mengaku mereka ada Allah tersendiri. Golongan Yahudi, Bani Israel mendakwa mereka ada Allah yang tersendiri. Tidak. Allah yang sama yang juga telah menurunkan Taurat, menurunkan Injil, Allah yang sama juga yang menurunkan Al-Quran. Jadi bila dia daripada sumber yang sama, maka ajaran yang dibawa, yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ingin disampaikan adalah daripada sumber kebenaran yang sama. Jadi kenapa golongan ahli kitab Nasrani masih lagi ingin berbantah terhadap apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah lah yang telah menurunkan Taurat dan Injil, dan juga sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Allah menurunkan Al-Furqan, iaitu Al-Quran, iaitu kitab yang membezakan di antara yang benar dan yang salah. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat Allah akan memperolehi azab yang besar. Allah akan memperolehi azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi berhak membalas azab. Min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan innal ladhina kafaru bi ayati Allahi lahum adabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Satu pun tak terlepas. Semuanya dalam pengetahuannya Allah. Sekecil mana pun ia, sebesar mana pun ia, apatah lagi. Jadi sekecil mana pun dalam pengetahuannya Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang telah membentukmu dalam rahim. Allah nak bagi tahu ni kejadian manusia. Dan begitu juga Allah telah jadikan Nabi Isa. Seperti mana Allah jadikan manusia, dan begitu juga Allah telah jadikan Nabi Isa, kerana Nabi Isa adalah manusia, bukan Tuhan. Seperti mana yang didewa-dewakan oleh pengikut ataupun penganut Nasrani ataupun Kristian. Jadi Allah lah yang telah membentukmu dalam rahim mengikut yang Dia kehendaki. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Sekali lagi penegasan Allah Ta'ala buat. Yang di antaranya ada ayat yang muhkamat, iaitu ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat difahami dengan mudah. Itulah pokok-pokok iaitu kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat, iaitu ayat yang mengandung beberapa pengertian sukar difahami ataupun hanya Allah yang tahu. Jadi ada pun orang-orang yang di dalam hatinya cenderung ke arah kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwil. Padahal tidak ada yang mengetahui takwil kecualinya Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Allah, iaitu kami beriman kepada Al-Quran, semuanya daripada sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pengajaran kecuali orang yang berakal. Rabbana la tuzigh qulubana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Jadi mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk pada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat daripada sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Jadi doa yang ada dalam ayat ini pun sesuai untuk kita bacakan, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus berdoa supaya Allah pelihara kita daripada terpesong daripada kebenaran. Sedangkan sebelumnya kita telah menerima kebenaran. Dengan doa ini supaya Allah kekalkan kita terus berada di atas kebenaran. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya, sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang yang kafir, bagi mereka tiada guna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Khabar bahawa bila menghadapi ataupun berhadapan dengan azab Allah, anak-anak atau benda yang mereka ada semua tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak bantu, tak boleh nak lepaskan mereka daripada azab Allah, tak boleh nak cagar, tak boleh, kerana dialah Allah penguasa. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara kita daripada api neraka. Amin. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Jadi keadaan mereka, iaitu orang kafir tadi dalam neraka, seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Keadaan orang ahli kitab yang jumpa dengan Nabi, yang engkar ini, keadaan mereka sama macam keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat kami. Ini penyakit, dan penyakit ini wujud di kalangan masyarakat kita pada hari ini, iaitu mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan ayat kami. Maka Allah seksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Sesungguhnya hukuman Allah sangat berat.
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Katakanlah Muhammad kepada orang kafir itu, kamu pasti akan dikalahkan dan dimasukkan ke neraka, na'udzubillah, dan itulah seburuk tempat tinggal. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu terhadap dua golongan yang berhadapan itu, iaitu pertemuan dua golongan itu di antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Terjadi dalam perang Badar, yang mana Badar adalah nama suatu tempat di selatan Madinah. Jadi dipanggil perang Badar sempena nama tempat yang berlaku perang itu di Badar, yang mana berada pada selatan Madinah. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahawa mereka golongan muslim dua kali ganda daripada mereka. Orang kafir bila dia lihat tentera Islam lebih ramai daripada mereka dua kali ganda. Sedangkan hakikatnya di Badar orang Islam hanya 300 lebih saja. Ada riwayat sebut 313 saja. Sedangkan orang musyrikin, orang kafir ada 1000 tentera berhadapan dengan orang Islam 300 lebih. Tapi pada pandangan mereka, mereka nampak orang tentera Islam yang mereka hadapi itu dua kali ganda lebih ramai. Allah menguatkan dengan pertolongannya. Jadi yang bantu orang Islam adalah Allah. Yang bantu ketika perang Badar itu mendapat orang Islam dapat kemenangan adalah Allah. Jadi Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi sesiapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, iaitu mata hati. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah kepada manusia terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan dari segi kenderaan. Kuda pilihan ni tersebut ini kuda, tapi zaman kita ini belum berlomba untuk dapatkan kenderaan yang hebat. Haiwan ternakan, termasuk unta, anak lembu, kambing, biri-biri dan sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup dunia, dan sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladhina attaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharah وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada yang demikian itu, yang mereka nak tadi pada ayat sebelumnya, yang mereka berebut-rebut itu. Bagi orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Kekal di dalam syurga satu nikmat berasingan. Sebab boleh masuk syurga tu satu nikmat, kekal dalam syurga satu nikmat yang lain. Sebab apa? Sebab boleh jadi situasi di mana tempat sedap tapi sementara, apa guna? Masuk hotel mahal, makan sedap, ada semua hiburan dan sebagainya, tapi untuk 1 jam saja. Kan? Beza. Jadi sebab itu Allah SWT mention secara jelas, nyatakan secara jelas,
kekal dalam syurga itu secara khusus sebagai satu nikmat kepada penghuninya. Semoga Allah Ta'ala pilih kita, jadikan kita salah seorang di kalangan penghuni syurga. Amin. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta redha Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Demikian tadi bacaan pada helaian permulaan Ali Imran 50 ke surat 50 dan 51 untuk hari ini. Semoga apa yang kita bacakan ini Allah SWT beri kita manfaat yang besar, insya-Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabba bil islam dina ay Muhammadin nabiyyan wa rasula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.